Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam channel YouTube kali ini. Dan sebelum kita memulakan sesi PDPR ataupun pembelajaran secara online kita pada hari ini, Ustaz nak mohon jasa baik kamu untuk sediakan buku teks pendidikan Islam, buku aktiviti pendidikan Islam serta alat tulis. Pastikan semuanya berada di hadapan kamu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Bagi yang belum sediakan, boleh pergi ambil sekarang. Dan yang dah sedia ada di hadapan kamu, kamu boleh duduk dalam keadaan selesa sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Bagi sesiapa yang dah lengkap dengan keperluan yang Ustaz sebutkan tadi, boleh tulis di ruangan komen saya sudah. Tulis di ruangan komen saya sudah. Kita masih menunggu lagi rakan-rakan lain yang join ataupun rakan-rakan kita yang lain untuk mengambil buku-buku yang Ustaz sebutkan tadi. Kita tunggu lagi dalam lebih kurang 30 minit sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini. Dalam kiraan 10 saat dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harapkan anda semua dalam keadaan sihat dan anda semua sedang menonton channel YouTube. Pada kali ini kita akan mempelajari pendidikan Islam pada bidang ibadah. Ibadah yang kita telah belajar sebelum ni berkaitan dengan solat yang sempurna. Di bawah tajuk solat yang sempurna. Baiklah. Ustaz anggap kamu semua telah bersedia. Okey, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Solat yang sempurna, tajuk ini telah pun kita belajar sebahagiannya pada minggu-minggu yang sebelum ini. Tapi, Ustaz nak tanya, adakah anda semua ataupun kamu semua masih ingat lagi tajuk yang kita belajar ni? Siapa yang ingat, tulis ruangan komen, tulis saya. Ustaz nak tengok, berapa ramai yang ingat tajuk yang kita dah belajar untuk topik yang awal bagi tajuk ni? Masih ingat lagi? Ada yang tak ingat krik-krik aja. Macam mana tu? Okey, tak apa. Kali ini kita akan ulang kaji sambil kita belajar. Okey, kita ulang kaji topik yang kita dah belajar sebelum ni untuk tajuk ni dan kita akan sambung topik tersebut hinggalah tamat tajuk ni. Okey. Sebelum tu kita akan lihat terlebih dahulu video intro ini. Awak boleh perhatikan dan lihat menonton bersama-sama. Allahu Akbar. Ish.
Jangan gaduh. Allahu Akbar. Amin. Dah habis solat? Papa. Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Betul tu. Kalau makan, batal solat. Bukan makan je. Banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Okey, baiklah. Okey, kita dah tengok sedikit video intro tadi. Okey, membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Ingat lagi tak yang kita dah belajar sebelum ni sebahagiannya perkara-perkara yang membatalkan solat? Kalau tak ingat, Ustaz akan ulang sedikit, kemudian kita akan teruskan dengan 12 perkara tersebut. Okey, baiklah. Awak boleh perhatikan slide ini ataupun awak boleh rujuk kepada buku teks masing-masing. Sebelum tu, apa yang awak akan belajar pada hari ini ialah awak belajar video pada kali ini di akhir pembelajaran ataupun objektif kita supaya awak dapat menerangkan ataupun menyenaraikan 7 daripada 12 perkara-perkara yang membatalkan solat dengan betul. Okey. Dan kedua, menyelesaikan 3 permasalahan daripada perkara yang membatalkan solat dengan betul. Jadi, fokus kita pada hari ini ialah awak boleh menerangkan apakah perkara-perkara yang membatalkan solat dan juga cuba menyelesaikan permasalahan ataupun situasi bagi perkara-perkara yang membatalkan solat tersebut. Baiklah. Kita teruskan. Kita ulang kaji sedikit pada muka surat yang awal ataupun topik awal. Pada muka surat awak akan terlihat situasi begini di mana ada situasi di dalam surau menunjukkan Nabil solat berjemaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Okey, masih ingat lagi? Baik, kita tengok situasi dialog antara Ustaz dan Hakim ataupun Nabil. Maaf, kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman. Okey, Luqman berada di sebelah Nabil. Okey, apa kata Luqman? Nanti solat saya batal, Ustaz, kalau saya bergerak. Disebabkan tadi Nabil keluar daripada saf. Okey, ruangan kosong ni adalah tempat Nabil di awalnya tadi sebelum waktu menunaikan solat. Tapi di pertengahan solat, Nabil keluar daripada saf ni. Okey. Jadi Ustaz dia bertanya pada Luqman. Luqman, kenapa tak rapatkan saf? Apa kata Luqman? Luqman kata dia takut kalau dia bergerak, solat dia akan batal. Apa jawab Ustaz dia? Tidak batal. Sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut, maka solatnya tidak batal. Mari Ustaz tunjukkan. Okey. Yang keempat, kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah saja, kemudian berhenti sebentar. Apa solusi dia? Solusinya apabila rakan kita dalam satu saf kita ni keluar daripada saf, sama ada solatnya batal ke ataupun wuduknya batal. Biasanya wuduknya batal. Kalau solatnya batal, dia boleh ulang semula. Tapi dia tak boleh meneruskan solat sebab wuduknya batal. Jadi dia kena keluar untuk ambil wuduk dahulu. Okey. Apa solusinya? Ustaz kata, bila terjadi begini, orang di sebelahnya perlu melangkah ke kanan selangkah atau 2 langkah. Kemudian berhenti sebentar. Maksudnya, rakan di sebelahnya tak boleh langkah lebih daripada 3 kali berturut-turut. Jadi sebab tu Ustaz disyorkan untuk langkah 1 ataupun 2 langkah saja, kemudian berhenti. Jika ruang tu luas ataupun lebar. Kalau ruang tu tak luas, sekali langkah dah boleh rapat saf, maka hanya perlu sekali langkah sajalah. Okay, itu solusinya. Bila terjadi begitu, pada situasi solat berjemaah, kamu akan tahu bagaimana nak lakukan. Okay. Tujuan dia supaya saf ni tadi dipenuhkan, dirapatkan. Berbeza dengan keadaan situasi sekarang lah.
sekarang ni kita solat dalam keadaan jarak. Itu disebabkan wabak COVID. Tapi kalau solat berjemaah ataupun nanti bila selesai wabak COVID, kita kembali semula solat seperti biasa. Berdiri dalam saf yang rapat-rapat, maka kamu tahu bila berlaku situasi sebegini, kamu akan tahu apa yang kamu perlu buat. Okey. Seterusnya, kita lihat apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Sila perhatikan betul-betul. Yang pertama ialah berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja. Dalam solat, kita ditunjukkan bagaimana untuk melakukan solat dengan perbuatan dan juga bacaan. Jadi, apa sahaja bacaan yang tidak melibatkan solat, jika kita sebut di dalam solat tersebut, maka solat kita akan batal. Okay. Walaupun, tengok situasi ni. Cuba tengok. Dia cuba tengok, tapi kawan yang tengah ni kata apa? Adik, diam. Maksudnya apa? Dia nak tegur kawan dia ni. Dia nak tegur kawan dia supaya jangan bercakap waktu solat. Kalau bercakap waktu solat, nanti batal. Dia pun sebenarnya batal. Sebab dia tegur kawan dia. Dia bercakap dengan bacaan yang tak terlibat dengan bacaan di dalam solat. Maka batal. Okay. Apa-apa percakapan bila berlaku di dalam solat, maka solat kita batal. Kamu kena mengulang semula solat tersebut. Okey, apa dia yang fokusnya? Berkata-kata dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Tapi dibahaskan kata-kata yang tidak sengaja tu tidak melebihi beberapa perkataan. Sama ada 4 ataupun 5 perkataan. Kadang-kadang orang tak sengaja. Dia terkejut. Waktu solat, dia terkejut, melatah dan sebagainya. Dengan kadar perkataan yang pendek, maka solatnya tidak batal. Okey, seterusnya. Adakah yang di sini yang suka melatah? Kalau ada, kamu kena cuba untuk elakkan. Okey, baik. Yang kedua, apa dia? Perkara yang membatalkan solat yang kedua ialah meninggalkan rukun. Okey, meninggalkan rukun. Kita dah belajar sebelum ni. Ada berapa semua rukun solat? Ada berapa semua rukun solat? Cuba tuliskan di ruangan komen. Ustaz nak tengok sikit. Kita dah belajar rukun solat. Rukun solat ni maksudnya bila kita tertinggal ataupun kita tak lakukan, solat kita tidak sah. Okey. Cuba tulis dekat ruangan komen berapa rukun solat. Ya, bagus. Ada yang menjawab dengan betul. Rukun solat ada 13 perkara ataupun 13 rukun solat. Okey, baiklah. Rukun solat, bila kita tak lakukan rukun solat ataupun kita meninggalkan rukun, solat kita tidak sah ataupun batal lah. Okey, contohnya macam mana? Situasinya, kamu selepas bacaan Al-Fatihah, kamu baca satu surah. Lepas tu, kamu tak rukuk, tak iktidal, kamu terus sujud. Rasa-rasa macam dah buat, tapi sebenarnya belum. Ataupun kamu sengaja nak cepat, kamu terus sujud. Maka kamu telah meninggalkan rukun solat, iaitu rukuk dan iktidal. Maka solat yang kamu lakukan itu batal. Ataupun tidak sah. Boleh? Meninggalkan rukun. Okey, seterusnya. Terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Okey, ada 3 perkara. Jika terkena najis pada badan, anggota badan kita, okey, kulit ke ataupun muka dan sebagainya, atau pakaian. Yang kedua, pakaian yang kita pakai, baju yang kita pakai, seluar kita pakai ataupun kain yang kita pakai, ataupun tempat solat. Maksudnya dekat sejadah kamu tu ke ataupun dekat lantai adanya najis, maka solat pun tidak sah. Apa yang perlu buat? Kena bersihkan, hilangkan dahulu najis-najis tu tadi. Pada badan, kalau kena pada badan, kamu basuh, buangkan. Kalau terkena pada pakaian, tukar pakaian lain. Ataupun jika ada najis pada tempat solat, kamu buang terlebih dahulu. Ataupun kamu pindah ke tempat yang bersih. Okey, baik. Seterusnya,
Makan atau minum. Ni memang tak patutlah. Kita nak solat ni kita menghadap Allah. Sepatutnya kita fokuskan diri kita, minda kita, fikiran kita sebab kita nak menyembah Allah. Bila kita nak menyembah Allah, kita tak boleh buat perkara-perkara yang lain ataupun perkara sambil-sambilan. Sedangkan makan dan minum ni kita boleh buat sebelum kita solat ataupun kita buat selepas kita solat. Tapi nak ceritanya dekat sini situasinya bukanlah waktu solat tu dia buka gula-gula makan. Itu memang tak patut lah. Okay. Ni ceritanya dia sebelum solat dia ada makan. Katakan seorang murid ni sebelum solat dia makan. Bila nak solat dia tak kumuh-kumuh. Jadi ada sisa-sisa makanan lagi pada celah-celah gigi dia. Katakan dia makan KFC sebelum tu. Bila makan KFC, dengar orang azan, dia terus ambil wudu, kemudian dia solat. Bila tengah-tengah solat, tiba-tiba dia main-main dengan lidahnya, tercungkil ada rasa dekat gigi. Oh, ini macam ayam KFC tadi ni. Dia pun cungkil-cungkil, terkeluar daripada celahan gigi. Bila ayam tu tadi terkeluar daripada celahan gigi, daging ayam tu, serpihan daging ayam tu, dia pun kata, alang-alang ni baik telan. Dekat situlah menunjukkan dia makan dengan sengaja. Menyebabkan solatnya itu pun batal. Okey, baik, makan ataupun minum dengan sengaja. Okey, harap tak berlaku pada awak lepas ini. Jadi, disyorkan sebelum solat kita cuci dahulu bahagian mulut kita dalam ni. Sama ada gosok gigi ataupun sekadar berkumur-kumur pun boleh. Nak pastikan dalam mulut kita ni tak ada sisa makanan yang tinggal. Takut-takut bila kita tengah solat, kita tak sedar. Ada gula-gula. Kan awak biasa makan gula-gula, awak gigit, kunyah. Nanti ada serpihan dia melekat pada gigi. Bila awak solat, sedang awak solat, buat bacaan dalam solat, tiba-tiba terkeluar dia punya sisa makanan tu. Awak pun makan, telan. Jadi, batal lah solat kita. Okey, baik. Jika awak ada soalan, boleh tanyakan di ruangan komen. Terus tanyakan di ruangan komen. Nanti Ustaz akan respon. Seterusnya, ketawa sehingga terkeluar suara. Sekejap. Okay. Ketawa sehingga terkeluar suara. Dalam solat, dia tak fokus. Kadang-kadang ada orang kacau. Kadang-kadang ada kawan-kawan ganggu, nak bergurau. Okay. Ketawa sehingga terkeluar suara. Ataupun dekat rumah dia solat, adik dia yang kecil. Adik dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu abang dia ataupun kakak dia tengah buat apa. Dia saja nak bergurau. Dia buat lawak depan kita solat. Tiba-tiba apa yang dia buat tu melucukan kita. Kita pun ketawa. Tak sengaja, tapi tak keluar suara. Tak batal solat. Ini yang diceritakan dekat sini ialah bila dia ketawa terbahak-bahak. Macam tu contohnya. Terlampau lucu sangat agaknya. Sampaikan dia ketawa terbahak-bahak, maka batal lah solatnya. Kalau boleh kita pastikan lah. Kita pastikan solat kita tak diganggu. Solat dalam bilik. Ataupun solat jangan menghadap TV. Ada orang dia solat mana-mananya depan TV dia solat. Waktu dia solat tu tak ada siaran yang lawak. Tapi bila tiba-tiba dia tengah solat tu, dia terpandang TV ke, tengok perkara lucu, tergelak. Jadi batal solat dia. Kalau boleh elakkan. Okay, sebab kita solat ni, kita nak fokus betul-betul menghadap Allah. Okay. Seterusnya, apa dia? Hilang ingatan kerana gila atau pitam. Ada juga orang yang hilang ingatan waktu solat. Kerana apa? Kerana gila ataupun pitam. Gila kat sini maksudnya dia tak waras. Fikiran dia tak waras. Ataupun pitam, dia dalam keadaan orang kata apa? Tak sedar. Kepalanya berpusing-pusing. Macam orang sakit kepala tu, pitam. Ataupun pengsan dan sebagainya. Katakan awak tak sihat hari tu, awak solat zuhur, bangun, awak tidur sepanjang hari, ataupun awak solat asar. Biasanya apa yang berlaku? Orang solat asar, bila dia tidur tengah hari, sampai lewat pukul 6.30 baru dia bangun. Jadi, kepala kita akan rasa pening. Betul tak? Waktu tu, awak pun solat. Bila solat, tengah solat, awak dah rukuk, sujud dan sebagainya, bertambah pening. Awak pun rasa pitam, pengsan dekat situ. Katakan waktu tu awak dah rakaat kedua. Lepas awak sedar daripada pengsan ataupun pitam, awak kena mulakan balik. Tak boleh sambung rakaat 3 dan 4. Awak kena mulakan balik rakaat pertama. Tu maksud dia kat situ. Okay, ataupun orang solat dekat atas bot.
Dia tak biasa pergi tengah laut. Daripada pagi sampai ke petang, dia ikut bot. Lepas tu dia solat atas bot. Bot tu kan dalam keadaan tuhuyung hayang. Jadi dia tak biasa, dia rasa pitam. Pun boleh berlaku juga macam tu. Okey. Seterusnya ialah berpaling dada dari arah kiblat. Seperti yang kita belajar sebelum ni, kita solat, kita menghadapkan diri kita, terutamanya dada kita ni menghadap ke arah mana? Menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita apa dia? Makkah ataupun di Masjidil Haram. Okey. Dia sedang solat, tiba-tiba ada benda yang mengganggunya. Katakan tengok contoh pada situasi ni, dia solat, tiba-tiba dengar kereta datang. Dia pun toleh. Bila dia toleh, bukan sahaja kepala saja yang bergerak, tak menghadap kiblat, tetapi dengan dada-dada dia sekali ikut menoleh. Maksudnya dia menoleh dalam keadaan separuh badan dia berpusing. Yang itu dinamakan berpaling dada dari arah kiblat. Tapi kalau katakan dia bergerak sikit je kepala, tu pun tak sengaja. Bila kawan dia panggil dia, dia pun kata, ya. Dia sambil dia berpaling. Sebelah kepalanya berpaling, badannya ataupun dadanya tak berpaling, itu tak batal. Tapi kalau berpaling dada ke arah tempat lain, selain menghadapkan ke arah kiblat, maka batallah solatnya. Okey? Boleh Okey. Seterusnya, berubah niat. Ubah waktu atau jenis solat. Tengah solat ni, okay, macam tadi contoh, katakan dia tertidur. Dia bangun-bangun, dia rasa macam dah asar. Tapi dia solat zuhur. Dia solat zuhur, rupanya waktu zuhur tadi dia dah solat. Sepatutnya dia solat asar. Tapi dia rasa dia masih belum solat zuhur. Dia pun solat zuhur. Tengah-tengah solat zuhur, dia teringat. Zuhur dah solat. Sekarang ni waktu asar. Sepatutnya dia kena solat asar. Dia pun ubah. Tukar. Sahaja aku solat asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi dia dah berubah niat. Sebab asalnya tadi waktu dia angkat takbir, dia niat solat zuhur. Dia terlupa. Bila dia terlupa, sedangkan zuhur dia dah solat. Dia terlupa sebab dia dah tidur. Lepas tu dia bangun-bangun, sepatutnya dia solat asar. Tapi dia niat solat zuhur. Bila tengah solat, dia baru teringat. Zuhur saya dah solat dah tadi. Asar sepatutnya saya kena solat. Bila niat zuhur. Waktu dia tengah solat tu, dia pun kata, tukarlah. Tukar niat saja. Tak boleh. Okay, bila berubah niat, ubah waktu solat, maka batal. Ataupun jenis solat. Jenis solat pun berubah, pun salah. Contohnya, dia nak solat subuh, tapi dia niat solat sunat subuh. Lain. Solat sunat dengan solat fardu subuh, lain. Okay. Ataupun dia nak solat subuh, okay, tapi dia solat sunat. Yang lain, solat hajat ke, ataupun sebagainya, qiyamul lail ke. Ataupun dia nak solat sunat, dia niat pada solat rukun. Ataupun apa sahaja keadaan yang berubah jenis solat tu, daripada solat fardu kepada solat sunat dan sebagainya. Baik. Seterusnya apa? Seterusnya berhadas. Berhadas sama ada hadas kecil atau hadas besar. Orang yang berhadas melakukan solat, solatnya tidak diterima ataupun batal. Apa contoh hadas kecil dan hadas besar? Siapa boleh bagi tahu? Tuliskan dekat ruangan komen. Ustaz nak tanya semula. Tajuk ni kita dah belajar dah sebelum ni. Apa contoh hadas kecil dan juga hadas besar? Cuba tulis kat ruangan komen. Ustaz nak tengok. Okey. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau katakan awak tengah solat. Okey. Awak tengah solat. Tiba-tiba awak terdengar. Bunyi apa tu? Bila awak terdengar bunyi tu, bermakna ada seseorang sedang melepaskan anginnya. Okey, itu salah satu berhadas lah. Maksudnya batal wuduk dia. Bila wuduknya batal, solatnya pun batal sebab solat perlu ada wuduk. Okey. Jadi apa yang buat? Macam tadilah, macam Nabil tadi, situasi Nabil. Dia tak boleh meneruskan solat. Kadang-kadang dia malu. Bila solat berjemaah, tiba-tiba dia terkentut.
bunyi pula tu. Dia tak nak kawan-kawan tahu dia yang kentut, dia teruskan solat. Dia kata lepas ni baru dia solat yang lain. Tak boleh. Bila awak batal solat, awak teruskan juga, maka pada ketika itu berdosa hukumnya. Berdosa. Baik kita keluar, buat apa nak malu, semua orang pun kentut. Okey. Keluar, ambil wuduk semula dan masuk balik solat. Dia tak nak kawan dia tahu, dia malu, dia tak nak mengaku, jadi dia teruskan solat. Lagi berdosa. Okey, baik. Okey, kita nak tengok tadi perkara yang membatalkan solat dari situasi Nabil tu tadi. Apa dia? Berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Okey, situasi Nabil tadi dengan Luqman. Luqman bila Nabil keluar daripada saf, okey, dia takut solat dia batal. Dia tak bergerak, dia tak rapatkan saf. Sedangkan dia sepatutnya boleh melangkah 1 ataupun 2 kali, janji dengan syarat tidak berulang-ulang menggerakkan anggota. Anggota yang besar lah. Okey, anggota yang kecil tak dikira. Apa itu anggota-anggota yang besar? Anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, kepala kita, badan, tangan dan juga kaki. Jadi jari, kaki, kadang-kadang orang semut-semut kan, dia nak gerakkan jari kaki, solat tarawih misalnya. Okay, jari dia rasa semut-semut kaki dia, rasa gatal-gatal, dia boleh gerakkan jari kaki dia. Tapi jangan selalulah. Okey. Ataupun jari tangan. Dia gatal, dia garu dengan jari. Pastikan bila awak garu tu, tangan tak bergerak sekali. Hanya jari saja bergerak. Okey. Jadi itulah perkara yang menyebabkan boleh batal solat kita. Okey, bergerak 3 kali berturut-turut oleh anggota yang besar. Okey, anggota yang besar tu ni lah. Kepala, badan, tangan dan kaki. Seterusnya apa dia? Murtad. Murtad ni pun juga faktor menyebabkan solat kita batal. Bukan saja solat batal sebenarnya murtad ni. Murtad ni juga menyebabkan iman kita juga batal. Iman kita batal ni apa beza dia? Bezanya iman bila batal iman, tak ada bezalah antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi apa yang perlu dibuat? Dia perlu mengucap kembali 2 kalimah syahadah dan yakin. Murtad ni apa? Orang yang keluar daripada agama Islam. Tengah-tengah solat tu ke, tiba-tiba dia yakinkan dalam diri dia perkara-perkara yang syirik dan sebagainya, kemudian dia terkeluar daripada Islam, maka tak boleh dia meneruskan solatnya. Dan solatnya kalau diteruskan pun tak diterima lah. Okey. Baik. Itu sekadar info untuk murtad. Dan awak perlu tahu murtad juga adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Selesai. Jadi mari kita bincangkan permasalahan berikut. Kita tengok. Sebelum tu kita buat ulang kaji sedikit. Kita recap balik perkara-perkara yang membatalkan solat kita lihat tadi. Okey. Jadi awak dah boleh ingat semula apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada permasalahan. Cuba awak kaitkan item-item ataupun perkara-perkara yang kita belajar tadi yang membatalkan solat dengan situasi berikut ni. Okey, boleh? Okey. Situasi pertama, Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Okey, Nabil dekat sini situasi ni apa? Nabil garu perutnya. Sebab apa perutnya? Sebab perut dia gatal. Dengan apa dia guna? Dengan jarinya ketika solat ketika sedang solat asar. Okey. Ustaz nak awak tulis dekat ruangan komen. Situasi Nabil ni adakah solatnya sah ataupun batal? Saya nak tengok. Cuba tulis kat ruangan komen, adakah solat Nabil sah ataupun batal? Adakah solat Nabil sah ataupun batal? Bagus. Ada yang dah menjawab. Lain boleh tuliskan ruangan komen. Nyatakan adakah
solat nabil sah ataupun batal solatnya? Okey, jawapannya solat nabil tidak batal kerana jari bukan anggota yang besar. Kita dah bincangkan tadi. Bila dia garu atau pada anggota badan yang gatal, dia menggunakan jarinya saja, maka tidak batal. Tapi kalau dia garu dengan garu yang kuat ataupun dengan tangan-tangan dia sekali bergerak, maka batal sebab tangan adalah anggota yang besar. Okey, bagus. Situasi kedua, Nora. Okey. Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjemaah di surau. Ini perkara ni awak tak patut ikut lah. Tapi ni sekadar situasi saja. Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjemaah di surau. Apakah yang berlaku? Batal ataupun tidak? Tuliskan di ruangan komen. Ustaz nak tengok. Tuliskan di ruangan komen. Batal ataupun tidak solatnya. Solat Nora batal kerana berkata-kata semasa menunaikan solat. Sebab dia bergurau dengan kawan dia. Adalah tu benda yang dia cakap kan. Jadi batal solat dia. Okey, solat Nora batal kerana berkata-kata semasa menunaikan solat. Sepatutnya dalam solat kita ni, kita kena fokus, khusyuk. Solat ni, kita nak mencapai khusyuk sebenarnya. Jadi sebab itulah, kurangkan pergerakan sebaik-baiknya. Kurangkan pergerakan. Kita boleh tengok macam mana sahabat Nabi dahulu menunaikan solat, betapa khusyuknya sehingga dia tak perasan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Punyalah khusyuk. Okey, baik. Itu situasinya. Jadi, peringatan untuk kita, pelakuan solat hendaklah dijaga dengan sempurna sama ada rukun qalbi yang berkaitan dengan hati, niat kita tadi, kita kena jaga betul-betul. Fi'li, perbuatan kita, pastikan kita punya perbuatan dalam solat itu kita jaga betul-betul. Rukuknya macam mana, sujudnya macam mana, ataupun perbuatan dalam solat tu jangan tinggalkan. Okey, ataupun qauli. Qauli ni dari segi bacaan. Baca betul-betul terutamanya yang melibatkan rukun iaitu surah Al-Fatihah dibaca dengan betul. Okey. Jadi jaga pelakuan ketiga-tiga rukun ini supaya solat kita lebih sempurna ataupun kita dapat menunaikan solat dengan benar, dengan sah, tak batal. Okey, baiklah. Kita cuba recap kembali. Okey, kita cuba recap kembali perkara-perkara yang membatalkan solat yang Ustaz tunjukkan tadi. Okey, kita recap kembali dengan ilustrasi ataupun kartun yang ni. Awak boleh perhatikan. Cuma kartun ni dia mungkin tak lengkap seperti yang Ustaz terangkan tadi. Tapi sekadar untuk kita recap apa yang kita belajar tadi, awak boleh tengok video ni. Berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kawan-kawan akan ditemani dengan animasi yang sesuai untuk diberi pemahaman yang selanjutnya. 1. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia, ambil gambar dia. 3. Datang hadas kecil atau besar. Krek. Hihi. 4. Ada najis pada badan atau pakaian. 5. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara terkoyak terbentuk pula. 6. Mengubah niat. Tukar solat asal lah. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? 8. Makan walaupun sedikit. 9. Minum dengan sengaja. Hausnya.
10. Menangis atau ketawa hingga keluar suara. Wah, wah. Okey, baiklah. Awak dah tengok video berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat tu tadi. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni, Ustaz nak awak tuliskan dekat ruangan komen. Typekan. Sorry, bukan tulis. Macam mana nak tulis kat situ? Okey, typekan di ruangan komen. Senaraikan. Kalau boleh, jangan tengok buku. Ustaz nak tengok siapa yang cepat. Okey. Senaraikan dengan ringkas sajalah. Dengan ringkas. Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan solat yang kita belajar hari ini. Okey. Kalau nak tahu jawapan dia, awak kena rewind balik. Ingat balik apa yang kita belajar daripada sebelum ni sampai sekarang ni. Mudah saja nak ingat. Okey. Typekan di ruangan komen apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Sekadar yang awak ingat berapa? 5 ke? 8 ke? 9 ke? Rewind saja. Ingat balik yang kita belajar tadi. Susah ke? Senang je. Siapa yang rasa susah nak ulang semula perkara-perkara yang membatalkan solat? Siapa rasa susah? Rasanya Ustaz terangkan tadi, senang sangat, simple sangat. Dengan gambar-gambar Ustaz dah tunjukkan tadi, sangat senang untuk kembalikan semula apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, masih menunggu lagi, Ustaz masih menunggu lagi ruangan komen untuk awak sebutkan ataupun typekan apakah perkara-perkara yang membatalkan solat yang kita belajar tadi. Sebanyak mana yang awak ingat lah. Kalau ingat semua lagi bagus. Ustaz nak tengok berapa banyak awak boleh ingat yang tadi. Okey. Ustaz bagi masa untuk awak type. Ada orang dia tahu jawapan tapi dia type lambat. Okey, tak apa. Ustaz bagi masa awak type dulu perkara-perkara yang membatalkan solat. Selepas ni Ustaz akan sambung kembali di mana kita akan buat aktiviti ataupun latihan bersama-sama. Okey. Kalau boleh, cuba jawab ikut jawapan yang ada dalam kepala awak. Yang awak ingat. Okey, kalau boleh nak tengok jawapan yang ada dalam kepala awak.
Ustaz tahu dekat depan awak ada buku teks. Kalau boleh, awak kena jujur lah. Tulis jawapan yang awak ingat. Tak ada masalah kalau ingat banyak pun. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni Ustaz ada hantarkan link dekat bawah video ni, bahagian description tu, bawah tu ada link quiz ataupun soalan ringkas. Okey, Ustaz nak awak klik link tersebut. Okey, awak klik link tersebut, nanti awak akan dibawa untuk melihat paparan yang ini. Okey. Baiklah. Dah. Okay, cuba klik dulu, Ustaz tunggu. Klik link warna biru tu. Okay, ataupun awak boleh tengok dekat ruangan komen ni. Okay. Ustaz ada sediakan juga link tu dekat description bawah video ni. Awak pergi dekat show more tu kalau tak jumpa. Okay. Okay, awak akan dibawa ke paparan yang macam ni. Okay, jadi dekat sini dia ada bagikan kepada dua kumpulan. Perkara yang membatalkan solat dengan perkara yang tidak membatalkan solat. Okay, ada dua kumpulan. Yang ni membatalkan solat, yang ni tidak membatalkan solat. Jadi Ustaz nak awak buat, apa dia? Awak boleh drag jawapan yang ni. Di bawah ni pilihan jawapan. Awak drag jawapan ni kepada kumpulan masing-masing. Contohnya ketawa. Ketawa perkara yang membatalkan solat ke tidak? Katakan awak jawab perkara membatalkan solat. Awak tarik. Jangan lepas. Sampai kat sini awak lepas. Tak perlu type. Tak perlu type. Okey, murtad. Perkara ni membatalkan solat ke tidak? Katalah contoh membatalkan solat. Awak lepas kat sini. Okey. Boleh faham? Boleh buat sekarang. Yang dah sampai ke website ni boleh buat sekarang. Okey. Fikirkan. Jawapan dia hanya perlu tarik dan lepaskan di kotak yang awak nak isi tu. Boleh? Ustaz bagi masa untuk awak buat sekarang. Siapa yang tak boleh masuk pada link tu, awak pergi dekat bahagian description video. Dekat bawah tu ada link dia. Awak klik link tu. Klik link activity ataupun quiz. Okay, teruskan buat. Kalau boleh, kita nak selesaikan terus kelas kita, quiz, latihan, aktiviti semua kita selesaikan terus dalam masa waktu pendidikan Islam ni. Nanti mudah. Okey, teruskan buat. Siapa yang dah selesai, tuliskan dekat ruangan komen, typekan sudah selesai. Typekan di ruangan komen sudah selesai. Ataupun tulis saya sudah. Anda bila lagi? Okey. Typekan saja saya sudah. Ataupun selesai. Bagi mereka yang dah selesai jawab, jangan lupa tekan button finish.
Okey, jangan lupa tekan button finish. Tadi bila awak masuk buat latihan tadi, pastikan awak tulis nama Nama awak yang betul lah. Okey. Dah selesai jawab tadi, masukkan dalam kotaknya. Awak jangan lupa tekan finish. Nanti tak sampai kat ustaz nanti. Okey. Teruskan bagi yang belum siap. Baiklah. Saya yakin ramai yang dah menjawab dan ramai yang dah selesai. Okey, itu untuk aktiviti kuis kita. Okey, kita nak sekadar ulang kaji semula. Adakah awak faham yang tadi ataupun awak ingat tak yang ustaz ajar tadi? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada latihan buku aktiviti. Okey, awak boleh keluarkan buku aktiviti, letak depan awak dan sediakan alat tulis, pensil, pemadan dan sebagainya. Kita akan buat sama-sama. Ustaz akan tunjukkan bacakan arahannya, awak kena jawab sendirilah. Okey, awak jawab sendiri untuk setiap soalan tu. Okey, sediakan buku aktiviti, simpan dulu buku teks. Awak boleh keluarkan alat tulis dan juga boleh buka buku aktiviti. Okey, ini buku aktiviti awak. Buka muka surat 89. Okey, muka surat 89. Untuk pelajaran hari ini, kita dah sampai pada topik terakhir untuk tajuk ni. Okey, sebelum kita masuk tajuk yang lain lah. Okey, awak tengok yang sini. Muka surat 89. Ustaz akan terangkan untuk jawab soalan ni. Okey, apa arahan dia? Tulis sama ada batal atau tidak batal pada penyataan. Jadi awak kena baca penyataan ni. Awak tuliskan batal ataupun tidak batal. Batal ataupun tidak batal. Jadi Ustaz akan tolong bacakan lah. Okey. Yang pertama, kita baca sama-sama pun boleh. Terkena najis pada pakaian semasa sedang solat. Okey. Apa jawapannya? Batal ataupun tak batal. Dua saja awak tulis. Sama ada yang ni batal. Batal ataupun tidak batal. Yang kedua, menggaru-garu berulang kali. Hanya menggunakan hujung jari sahaja. Kena tengok. Penyataan tu betul-betul. Baca betul-betul. Okey. Dia garu banyak kali. Ulang kali. Tapi dia guna hujung jari saja. Tapi banyak kali. Lebih 3 kali mungkin. Apa syarat-syaratnya awak dah belajar tadi. Awak tuliskan batal ataupun tidak batal. Yang ketiga. Terbuka aurat dan sengaja dibiarkan. Terbuka aurat dan sengaja dibiarkan aurat tersebut. Yang keempat, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja. Berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja. Dia saja-saja nak gerakkan anggota tu. Kelima, menutup aurat dengan sempurna semasa solat subuh. Ini mudahlah. Menutup aurat pada solat subuh. Yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara ketika imam tersilap membaca surah. Dia solat berjemaah, imam tersilap baca surah, bukan dia nak betulkan, tapi dia gelak pula. Ketawa dia. Sampai terkeluar suara. Yang ketujuh, bersin semasa sedang solat fardu subuh. Waktu subuh sejuk, dia bersin waktu solat subuh. Batal ke tak batal? Okey, boleh jawab. Soalan ni mudah. Okey, untuk yang bertanya, muka surat sebelum ni, yang kita dah belajar sebelum ni, Ustaz dah bagi tugasan untuk buat. Ada yang tak buat lagi, ataupun yang tak tahu nak buat macam mana, Ustaz akan ulang semula lepas ni, arahan dia. Ustaz akan terangkan sekali imbas lah. Walaupun hari ni kita belajar, kita buat latihan muka surat ni, Ustaz nak pastikan awak siap untuk topik ini, ataupun tajuk bagi ibadah ni, solat yang sempurna. Okey, Ustaz akan terangkan sedikit ataupun tunjukkan sedikit macam mana nak buat untuk muka surat yang sebelum ni. Sebab ada rakan-rakan kita yang dah buat
Yang ni Ustaz nak terangkan untuk mereka yang belum buat dan tak tahu nak buat macam mana. Okay, kita tengok untuk yang belum buat tu, kita tengok muka surat sebelumnya iaitu muka surat 88. Dekat sini muka surat 88 dia suruh awak suaikan ataupun gariskan saja. Gariskan saja, sama juga ada dua pernyataan kat sini, batal, yang ni tidak batal. Awak baca setiap pernyataan ni, okey, baca setiap pernyataan ni, awak tentukan sama ada situasi ni batal ke ataupun tak batal. Kalau batal, awak tarik jawapan dia ataupun tarik pembaris dengan pensil, tarik sehingga ke bahagian sini. Contoh, Ahmad menelan sisa makanan yang ada di celah-celah giginya. Batal ke tak batal? Kalau batal, tarik sini ke bahagian bulat hitam ni. Yang ni kalau katakan jawapan awak tidak batal, dari sini tarik hingga ke sini. Gunakan pembaris dan pensil. Okey, bacalah dia punya situasi, kemudian awak tentukan. Itu muka surat 88. Ada yang juga tak siap muka surat 87. Ustaz terangkan sikit. Dekat sini muka surat 87, dia suruh awak kenal pasti, kemudian tulis. Kenal pasti, mana jawapan yang sebenar, kemudian awak tuliskan. Dekat sini atas ni pilihan jawapan. Dia punya soalan, perkara yang membatalkan solat. Ada 5 sahaja perkara yang diminta. Awak cari jawapan tu dekat atas ni. Kalau ada jawapan tu dekat atas ni, awak salin semula jawapan tu di bawah. Itu saja. Okay, macam tadi kita tarik-tarik je sebab tadi guna komputer. Yang ini dekat buku aktiviti awak kena salin sendirilah. Okay, baca, bercakap-cakap. Adakah ini ada perkara yang membatalkan solat? Kalau ya, salin jawapan tu dekat sini. Nombor 1. Nombor 2, 3, hinggalah nombor 5. Dan pastinya jawapannya hanya ada 5 lah. Walaupun dekat sini dia bagi berapa ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Walaupun ada 9. Pasti jawapannya ada 5 saja yang betul. Yang mana satu yang betul? Awak kena baca dan fikir. Ada juga yang belum buat muka surat 86. Kita terangkan lagi. Muka surat 86. Untuk yang belum buat, boleh tengok. Pilih dan tulis perkara yang membatalkan solat. Dia suruh awak pilih. Setiap soalan tu ada 2 pilihan. Awak tengok ini soalan 1, ada kanan dan kiri. Pilihan, ada 2 pensil. Ini untuk soalan 1 saja. Antara 2 ni, pilih perkara yang membatalkan solat saja. Kemudian awak salin kat sini. Katakan antara najis ada pada pakaian dengan najis ada pada dinding. Mana satu jawapan dia? Kalau jawapan awak yang ni, najis ada pada dinding boleh menyebabkan solat awak batal. Awak salin kat sini. Kat sini. Najis ada pada dinding. Salin semula. Kena turunkan kat sini. Jangan awak lorek saja. Ataupun jangan awak bulatkan saja. Awak kena salin jawapan tu kat sini. Bawa turun jawapan tu. Nombor 2 pun sama. Antara pensil kanan atau pensil kiri jawapan. Mana yang betul? Kalau betul, dah pilih jawapan dia, tulis dekat bawah ni. Ni untuk soalan 3, soalan 4, soalan 5. Mudah saja. Okay. Soalan 5, terbatal wuduk ataupun menelan air liur yang terdapat dalam mulut. Batal ke tidak? Okay, tulis dekat sini. Okay. Untuk yang belum buat lah. Dan yang muka surat pertama ni Ustaz Hakim semua dah buat. Tapi kalau ada juga yang masih belum buat, Ustaz terangkan juga sikit. Okay. Solat yang sempurna tu tajuk dia. Okay. Tanda pangkah pada perkara yang membatalkan solat. Tanda right pada perkara yang tidak membatalkan solat. Awak tengok gambar, dia tak ada bagi pernyataan. Awak tengok gambar, situasinya, kemudian awak tentukan. Batal ke? Adakah ini perkara batalkan solat ataupun tidak batalkan solat? Okay. Ini situasinya dia angkat takbir. Okey. Yang ini duduk antara 2 sujud ataupun tahiyatul awal. Tanda pangkah pada perkara yang membatalkan solat. Yang membatalkan solat, pangkah. Yang tak batalkan solat, awak right. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Pastikan awak siapkan yang ni lah. Yang ni yang utamanya. Yang ni tugasan untuk kelas hari ni. Okey, selain kuis tadi, ini adalah tugasan untuk hari ni. Jadi bila awak dah siap nanti, awak boleh snap gambar. Kalau boleh awak snap gambar semua muka surat lah. Ustaz nak pastikan tajuk untuk solat yang sempurna ni, semua muka surat latihan awak dah buat. Awak snap gambar guna handphone. Snap gambar guna handphone. Lepas tu awak hantar pada link yang Ustaz bagi tu. Link pelaporan tugasan.
Nanti Ustaz akan tunjukkan tutorial macam mana untuk hantar gambar pada link tersebut. Maksudnya bila awak dah buat dekat buku aktiviti ni, Ustaz nak tengok apa awak buat, awak kena snap gambar. Awak boleh minta bantuan abang, kakak ataupun mak ayah nanti. Kemudian awak tengok macam mana tutorial ataupun cara nak upload gambar tu supaya Ustaz dapat tengok pula. Nak hantar gambar tu. Gambar yang awak buat ni lah. Muka surat aktiviti yang awak buat ni tadi. Itu saja. Okey. Kalau ada masalah nanti boleh tanya pada Ustaz. Okey. Jadi kita tangguhkan kelas kita. Kita akan berjumpa semula untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktiviti dan selamat menjawab. Okey. Baik, jangan lupa untuk isi kehadiran. Link kehadiran pun awak perlu isi. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.